Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mirza Hazrai bin Nur Hazwa. Nombor matrik saya ialah 321-200-3621. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan topik yang bertajuk Perjuangan Kemerdekaan, iaitu perbezaan di antara nasionalisme dan perjuangan berdarah. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya merasa bangga atas perjuangan orang dulu sehingga mencapai kemerdekaan. Hal ini kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang berjaya mendapat kemerdekaan tanpa berlakunya sebarang pertumpahan darah, pemberontakan bersenjata atau melibatkan kemusnahan harta benda maupun revolusi. Oleh itu, kerjasama yang sangat padu oleh setiap kaum telah menjadi asas perjuangan kemerdekaan di tanah Melayu. Objektif kajian yang kami buat ini, yang pertama ialah mengimbas semula kisah perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, mengabadikan tokoh-tokoh tanah Melayu yang berkorban demi kemerdekaan. Yang terakhir sekali, menunjukkan yang kekerasan bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai kemerdekaan. Kepentingan terhadap kajian ini adalah seperti agar kita sebagai rakyat dapat menghargai kemerdekaan yang dijuangkan oleh para pejuang, memahami struktur politikal pada zaman perjuangan yang agak berbeza dengan politikal zaman sekarang, dan juga membantu mengurangkan salah silap dengan pengarahan dan sesebuah kerajaan itu. Hipotesis kajian ini adalah menunjukkan bahawa sejarah perjuangan orang Melayu dalam mencapai kemerdekaan tanah air dari cekaman penjajah. Seterusnya, dalam sejarah awal perjuangan masyarakat Melayu, para pembesar dan raja-raja Melayu, kita boleh melihat kebanyakannya merupakan perjuangan berdarah yang melibatkan pertumpahan darah dan kehilangan jiwa. Berbanding pula pada tahun kemuncak perjuangan kemerdekaan yang menggunakan cara nasionalisme dengan menanamkan rasa sifat cintakan negara dan bangsa dari cekaman penjajah. Hasil kajian menunjukkan bahawa perjuangan kemerdekaan orang Melayu yang terdahulu mestilah dihargai, ditelusuri dan diingati. Metodologi yang digunakan untuk membuat kajian ini adalah seperti internet, di mana laman seseorang seperti Wikipedia banyak membantu kami dalam kajian proposal ini. Buku teks sejarah terdapat banyak informasi terdapat tentang perjuangan Malaysia di dalamnya, dan pelbagai jurnal yang mengisahkan perjuangan kemerdekaan kami. Untuk sorotan literatur pula, kajian mengenai perjuangan kemerdekaan di Malaysia amat popular dalam karangan universiti oleh pihak penyelidik dan pelajar seperti di UPSI dan UKM. Bahkan, di dalam buku sejarah sekolah menengah tingkatan 4 dan 5 juga banyak menyentuh tentang perjuangan kemerdekaan dan nasionalisme. Seterusnya, dengan kajian yang telah dilakukan, dapatlah kita orang-orang Melayu meningkatkan rasa cintakan negara dan bangsa sekaligus meningkatkan moral serta kualiti hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mior Syamil Kwan dan saya sekarang akan menerangkan tentang perjuangan berdarah. Perjuangan berdarah secara amnya merupakan perjuangan atau pertempuran sama ada menggunakan senjata ataupun tidak yang mengakibatkan pertumpahan darah maupun kematian. Perjuangan berdarah ini bukan sahaja berlaku di sesetengah negeri, malah semua negeri di tanah Melayu telah berlakunya pertumpahan darah ataupun perjuangan berdarah ini. Antara pahlawan yang sanggup berkorban nyawa demi menentang penjajah ialah Mat Kilau di Pahang kerana hak pembesar ketika itu dicabul oleh pihak British. Selain itu, Datuk Maharaja Lela di Perak oleh kerana berang dengan tindakan British yang mencabul adat bangsa Melayu. Namun seperti yang kita sedia maklum bahawa perjuangan berdarah ini kebanyakannya tidak membuahkan hasil yang lumayan disebabkan oleh perancangan yang kurang efektif, bersifat kenegerian dan tidak menyeluruh, ketiadaan senjata moden dan pembelotan dalam kalangan bangsa Melayu sendiri. Walau bagaimanapun, perjuangan tetap perjuangan, pengorbanan tetap pengorbanan demi melihat tanah Melayu bebas daripada penjajah. Oleh itu, tiada lagi sebab untuk kita tidak menghargai jasa pahlawan-pahlawan terdahulu. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Farhan bin Muhammad Fikri. Nombor meja saya 321-200-7081. Perjuangan berdarah. Perjuangan berdarah adalah peristiwa di mana tokoh Melayu dalam mempertahankan tanah Melayu daripada dijajah oleh tentera British. Salah satu tokoh Melayu yang dapat dirukaikan ialah Datuk Dur Said. Datuk Dur Said perang perjuangan yang telah dihadapi Datuk Dur Said adalah Perang Naning. Punca Perang Naning adalah ketika Datuk Dur Said merupakan penghulu Naning enggan untuk membayar cukai kepada tentera British. Disebabkan itu, tentera British telah dihantar ke Naning seramai 150 orang dan 2 laras meriam bagi untuk menawan Naning bagi menghapus Datuk Dur Said dan pengikutnya. Punca kekalahan Datuk Dur Said ialah ketika di Melaka, kerajaan British dan Raja Ali dari Rembau melakukan beberapa rundingan, dan hasil daripada rundingan tersebut, pihak-pihak yang berada di dalam perjanjian itu telah berjanji untuk tidak menyerang satu sama lain, dan Rembau telah diiktiraf sebagai sebuah negara yang berdaulat. Sebagai ganjaran, Raja Ali dari Rembau telah menarik semula tenteranya dari Naning dan mengurangkan saiz tentera yang berada di Naning menjadi lebih kecil. Selepas beberapa bulan, tentera-tentera Raja Ali telah didapati menyertai tentera British, dan oleh itu dan selepas itu serangan kedua telah dilakukan ke atas Naning, diketuai oleh Sheikh Saban dan orang bawahan Kolonel Herbert. Dan ketika itu Naning telah ditawan oleh tentera British selepas hanya 4 bulan. Kesimpulannya adalah, demi melihat sesebuah negara berada di satu fasa kebebasan dan masyhur bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Terlalu banyak dugaan dan cabaran yang dihadapi oleh penduduk tanah Melayu suatu ketika dahulu untuk memperjuangkan tanah yang kita sedang pijak pada hari ini daripada ancaman penjajah. Segala nikmat yang kita rasai merupakan segala hasil perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan kita dahulu, parti-parti politik yang cemerlang serta kebangkitan penduduk tanah Melayu untuk bersatu menjatuhkan penjajah merupakan suatu perkara yang kita wajib kagumi dan wajib kita hormati. Anggota tentera dan polis yang bermati-matian menentang musuh, dan tidak ada perkara lain yang lebih berharga daripada kebersatuan antara kaum untuk memperjuangkan kemerdekaan demi anak bangsa pada masa kini untuk terus maju dan bahagia. Oleh itu, tiada lagi alasan untuk kita tidak menghargai segala jasa dan pengorbanan wira-wira kemerdekaan negara Malaysia. Jadi bersama-samalah kita menjaga serta mengharumkan nama negara Malaysia yang berdaulat ini. Sekian, terima kasih.